Situasi kedua. Nisa, tu teman aku pergi ambil buah kat atas tu, Nisa. Kat mana? Tu sini. Jom. Jom. Kalau tak ada lah. Tak apalah, aku panjat je lah. Okey lah, tapi kau kena hati-hati tau. Okay. Ada kerengga. Nisa, kau okey tak? Tak, tangan aku sakit. Kau ni, aku dah cakap dah jangan lompat kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan situasi yang kedua, iaitu satu Roman yang dimana membudukan diri sendiri yang sedang sakit dengan tangan kiri yang berbalik. Dimulakan dengan Sahibul Jabirah, iaitu ialah pembalut tulang yang retak atau patah supaya tulang tersebut bertaut semula. Manakala baru ialah pembalut luka untuk mengelakkan kotoran sehingga ia sembuh. Bagi situasi ini, perkara pertama yang harus dilakukan adalah dengan melihat keadaan anggota tersebut. Sekiranya tempat yang dibalut atau disemen boleh dicabut atau dibuka ikatannya dan juga tidak mendatangkan mudarat, maka hendaklah dicabut dan mengambil wuduk seperti biasa. Jika sebaliknya, yakni mendatangkan kesakitan dan lebih parah, maka hendaklah air itu disapu di atas kawasan yang berbalut dan bertayamum selesai berwuduk. Okey, bagi situasi ini kita dapat melihat tangan sebelah kiri disemen. Maka dia diperbolehkan untuk mengambil wuduk dan bertayamum dengan hanya melibatkan anggota wajib wuduk dan tayamum sahaja. Okey, jadi dimulakan dengan perkara rukun yang pertama, iaitu niat, di mana niat di dalam hati. Itu sebagai contoh, saya mengambil sengaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Okey, seterusnya adalah dengan membasuh muka. Dan perkara rukun yang ketiga adalah dengan membasuh kedua tangan hingga ke siku. Manakala bagi tangan yang berbalut pula, kita ambil sedikit air dan lakukan sedikit sapuan di atas semen tersebut. Perkara rukun yang keempat adalah dengan menyapu sebahagian kepala. Seterusnya dituruti dengan membasuh kedua-dua belah kaki hingga ke buku leher. Dan manakala perkara rukun yang terakhir adalah dilakukan secara tertib. Akhir sekali adalah dengan membaca doa selepas berwuduk adalah perkara yang sunat dan sewajibnya bertayamum di tempat yang berbalut atau bersemen itu, di mana di situasi ini adalah tangan yang berbalut dan bersemen. Dan sempurnalah wuduk kita apabila sudah menyelesaikan perkara tersebut dan mereka boleh segera menunaikan solat. Assalamualaikum korang. Hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang Sahibul Jabirah yang bermaksud balutan. Erti balutan iaitu pembalut tulang untuk tulang yang patah dan juga yang retak agar ia bercantum semula. Barut bermaksud pembalut luka untuk mengelakkan kotoran sehingga ia sembuh. Dan juga hukum seseorang ketika anggota wuduknya dibalut hendaklah bertayamum. Sebagai gantinya, ia khusus untuk kepada yang tidak boleh dikenakan air. Baiklah, contoh situasi tersebut, suatu hari Ain dan juga Nisa pergi ke hutan untuk mencari kayu. Lalu mereka memutuskan untuk berlari. Bagi sesiapa yang kalah harus mencari kayu. Akan tetapi ada perkara yang tidak ingin berlaku telah terjadi. Jadi mari kita saksikannya. Ain, kau okey tak? Aduh, sakitnya. Apa yang sakit kau? Aku rasa kaki aku patah lah. Aduh, aku rasa kau kena cari kayu lah. Nak buat ikat tak ada kau. Tak apalah. Ain,
ada tali sekali lah. Weh, kat engkau. Tadi mana? Boleh tu. Nisa, sekarang dah pukul berapa ya? Sekarang? Sekejap. Dah masuk waktu lah. Ya ke? Alamak. Tolong aku ambil uduk boleh tak? Boleh. Boleh Okay. Aku boleh bangun tak? Kalau kau bantu okey. Ya. Aduh. Hai, Ain. Macam mana dah boleh sampai patah kaki? Ambil kayu je pun. Hai korang. Dah, mari kita lihat bagaimana Ain mengambil air wuduk ketika kaki kanannya patah. Let's go. Nisa, boleh bantu aku tak tolong ambil air wuduk? Aku dah mandi dah ni. Lain ke? Jom. Boleh. Ini merupakan cara mengambil air wuduk ketika kaki kanan patah. Pertama, berniat untuk mengambil air wuduk seperti biasa. Kedua, meratakan air ke seluruh wajah sebanyak 3 kali. Ketiga, dengan membasuh tangan kanan dan tangan kiri sehingga ke siku secara merata sebanyak 3 kali. Selepas itu, sapukan air ke kepala sehingga 3 kali. Yang terakhir, membasuh kaki kiri sahaja sehingga ke buku lali sebanyak 3 kali. Kaki kanan telah disimenkan, jadi tidak boleh kena air. Oh, rupanya kaki Ain tu kena simen, patut tak boleh kena air. Jadi kaki Ain tu harus bertayamum dengan debu yang suci. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, hai sahabat. Saya Aina Tasha binti Kasim dan dalam situasi ini saya akan menceritakan tentang cara-cara sakit strok. Jika sakit ini tidak boleh dikenakan air, kita boleh gunakan tayamum, iaitu diwajibkanlah menggunakan tayamum. Dan tetapi jika pesakit strok ini boleh kena air, maka kita diwajibkan menggunakan air. Tapi kita tak perlu menggunakan air yang banyak, hanyalah sekadar spray dalam botol spray sebesar ini ke atau yang sebesar ini, tapi hanya spray je, tidak perlu ke tandas. So, mari kita saksikan situasi sebenar cara untuk mengambil wuduk bagi pesakit strok. Masa ini Nisa didapati mengalami kemalangan jalan raya dan terdapat orang awam menyedari bahawa Nisa mengalami kemalangan. Nisa okey tak? Alamak. Nisa! Ya Allah, teruknya keadaan Nisa. Dengar Nisa mengalami strok setelah sebulan bangun daripada koma. So, mari kita lihat ahli keluarga Nisa mengatasi masalah untuk mengambil wuduk bagi Nisa. Mari. Memberikan isyarat kepada pesakit untuk berniat wuduk seperti menyentuh bahunya dan berkata, "Encik, boleh niat wuduk ya?" Mengambil spray air yang suci, lalu spraykannya di wajah pesakit lalu diratakan. Dan seterusnya lakukan perkara yang sama di tangan belah kanan dan kiri, iaitu spray seperti biasa yang kita lakukan pada wajah tadi, lalu kita ratakannya. Akhir sekali, pada bahagian kaki, berbuatlah seperti yang kita lakukan di atas tadi pada tangan belah kanan dan kiri serta pada muka. Menyemburkan air di bahagian kaki belah kanan terlebih dahulu dan kaki belah kiri, dan jangan lupa untuk kita ratakan air keseluruhan kawasan dari buku lali ke tapak kaki. Dan terakhir sekali adalah melakukan perkara ini dengan tertib supaya ia menjadi sah. Hai, Assalamualaikum korang. Hari ini saya akan menerangkan tentang cara untuk mengambil air wuduk ketika dalam keadaan darurat. Wuduk bermaksud untuk menyucikan diri daripada hadas kecil sebelum kita melakukan apa-apa pun ibadah.
Jika dalam keadaan yang darurat iaitu dengan kuantiti air yang sedikit, boleh menggunakan cara ini bagi memudahkan korang untuk mengambil air wuduk. Pertama, membasuh muka sekali sahaja dengan meratakan ke seluruh wajah. Selepas itu, membasuh tangan kanan dan tangan kiri sekali sahaja dan penting untuk meratakannya sehingga ke siku. Tidak lupa juga dengan meratakan sebahagian depan anak rambut sebanyak 1 kali. Yang terakhir pula dengan membasuh kaki kanan dan kaki kiri secara merata sebanyak 1 kali. Dan yang paling penting dengan membaca doa wuduk ketika sudah selesai. Suatu hari Tasha memasuki hutan untuk berkhemah dan menyedari sesuatu perkara berlaku. Saya mau lapar tak? Lapar? Dah lama kan? Jalan. Takkan tak lapar. Jom. Rehat. Jom kita rehat. Jom. Korang masih nak azan je ni. Tapi tak ada azan lagi ni. Tunggu ya. Okey dah azan lah korang ni kita solat. Sekejap, nak cek air ada tak? Dah. Kita tak nampak sungai yang kat sini. Alamak, air habis lah. Serius? Nampaknya mereka sedar bahawa mereka kehabisan air bersih. Dan mari kita saksikan macam mana tim Tasha mengatasi masalah ini. Sebelum kita melihat tim Tasha mengatasi masalah mereka, mari kita dengarkan sikit penjelasan tentang tayamum. Mari. Serius? Jap. Tak apa, kita bawa ni bedak tayamum. Wah, boleh lah kita tayamum lah. Sebab tak ada air kan? Eloklah tu. Tayamum adalah tindakan mengusap tanah dan wajah dengan tanah suci atau debu bersih sebagai pengganti air dalam keadaan tidak ada air bersih. Disunatkan kita untuk menghadap kiblat. Syarat bertayamum, sudah masuk waktu solat, sudah diusahakan mencari air tetapi tidak dapat dan menghilangkan segala jenis najis. Meletakkan kedua debu tayamum di tempat yang bersih seperti di dalam video yang telah saya tunjukkan ini. Sebelum kita memulakan, hendaklah kita membersihkan diri daripada kotoran dan juga membuang segala perhiasan yang ada di diri kita. Letakkanlah kedua belah tangan di atas debu dan kita berniat. Pastikan jari-jari itu direnggangkan. Sunat tipiskan debu tetapi alihkan daripada tempat yang mempunyai debu suci. Sapukan debu tadi kepada keseluruhan muka. Seterusnya pada tangan kanan dan kiri seperti tadi, tipiskan debu sampai ke siku, pusing dan tolak sehingga ke ibu jari. Dan selesai sudah tayamum kita. Dan langkah terakhir adalah tertib. Kita mengikut segala rukun yang telah ditetapkan.